Hai, hello, assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan review filem yang pada aku sedang ditayangkan dekat Pawagam. Okey, tajuknya ialah Pendekar Awang Darah Indera Gajah. Okey, tapi sebelum itulah aku nak buat disclaimer sikit. Review ini ialah review peribadi. Ianya tidak ada pendapat yang pada aku yang mana mungkin akan menyebelahi mana-mana pihak lah. Aku akan bercakap secara jujurnya sebagai seorang penonton wayang. Dalam filem ni, penonton terbahagi kepada dua. Satu ialah penonton yang melihat filem ni sebagai sebuah filem, sebuah produk. Itu aku. Dan beberapa lagi bahagiannya lah. Okey, dan ada satu lagi sisi yang mana melihat filem ni sebagai satu medium untuk membangkitkan semangat Melayu. Aku tidak berada di pihak itu sebab aku melihat filem ni sebagai sebuah filem pawagam, sebuah produk. So aku akan review filem ni sebagai sebuah produk dan bukannya melihat kepada bagaimana filem ni membawa semangat nasionalisme, semangat kebangkitan bahasa Melayu. Bukan aku nak kata tak bagus, cuma aku rasa let's talk about Pendekar Awang dari aspek filem itu sendiri, barulah kita akan jujur dalam orang kata melihat the whole story, the whole concept of this movie. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal Pendekar Awang Darah Indera Gajah ni, kita intro dulu. Alhamdulillah, okay, walaupun dah masuk minggu kedua, baru aku sempat tonton. Ni tiket dia, aku baru tonton dekat Cineplex. Okay, dan aku agak terkejut lah. Walaupun aku tonton filem ni pada minggu kedua, dia tak sama vibe macam Mat Kilau. Aku ingat lagi tahun lepas ketika aku tonton Mat Kilau, pun agak lewat juga sebab aku ada banyak hal. Yang aku tahun ni aku cuba untuk tonton Pendekar Awang ni a little bit early, tetapi ada masalah. Maklum lah, okay, aku pun kurang sihat sikit waktu tu. So aku gagahkan juga untuk tonton pada minggu kedua. Aku agak terkejut sebab sepatutnya di minggu kedua Pawagam akan full house. Sebab kita dah ada satu minggu di mana influencer, reviewer dah bagi orang kata apa, satu perspektif berkenaan filem ni. Tapi sayangnya ketika aku tonton filem ni lah dekat Pawagam, okay, aku hanya menonton dengan beberapa orang penonton lain lah. Senang aku boleh kira secara personal ketika aku tonton, lebih kurang tak sampai 10 orang. Agak terkejut sebab Mat Kilau punya vibe aku masuk full house, macam tengok Avengers Infinity War dengan Endgame. Tapi sayangnya ianya tidak berlaku pada Pendekar Awang. Aku tak tahu silapnya dekat mana, tetapi itu adalah benda yang aku tak nak kacau. I just want to talk about the movie. Okay, movie ni bagi siapa-siapa yang mungkin tak tahulah, okay, movie ni dikucai oleh ramai pengarah. Okay, kita tahu, okay, first kali Studio Kembara lantik Aril Abu Bakar. Dia tak puas hati dengan produk dia. So, akhirnya dia ubah dengan ambil, okay, pengarah lain. Okay, dan kemudiannya, akhirnya dua pengarah diumumkan. Okay, dan akhirnya itulah yang terjadi sekarang. Filem ni ada 3 pengarah. Senang aku cakap, walaupun filem ni claim 2 pengarah, tapi tangan yang menyumbang kepada penghasilan babak dalam filem ni adalah 3. Pasal apa? Pasal Studio Kembara claim yang dia orang memang pakai shot pengarah Aril Abu Bakar dalam filem ni. So I don't know why pengarah ini tidak dikreditkan, ataupun aku tak tahulah, mungkin aku keluar panggung awal dan mungkin aku tak nampak nama dia ke apa ke, aku tak pasti. Tapi Aril should be credited as director tu lah. Aku tak nak kacau itu juga. Okay, itulah pendapat aku sahaja. Terpulang kepada mereka. Let's talk about the movie. Okay, movie ni, okay, macam aku cakap tadi, disebabkan oleh kesan perubahan pengarah, decision Studio Kembara itu sendiri. Ia memberi impak yang sangat besar kepada filem ni. Aku rasa movie ni dah teratur, dah ada elemen yang bagus. Cuma, ialah mungkin ketidakpuasan hati pihak penerbit dengan cara shoot Aril Abu Bakar ni menyebabkan Studio Kembara nak something yang different. Selepas aku tonton filem ni, pendapat aku begini. Aku setuju yang mana Aril Abu Bakar is not a good director untuk filem ni. Kalau hampa tengok filem ni, the whole movie, akan tengok filem ni ada perubahan yang sangat-sangat drastik daripada awal filem, pertengahan filem dengan hujung filem. Untuk bercakap pasal filem ni, aku akan bahagi kepada tiga partition.
Senang. Sebab kita tahu. Okay. Filem ni, kalau hampa nak tahu, kalau hampa tengok, hampa biasa tengok filem Walid, hampa tengok filem Geran, hampa akan tahu. Intro filem ni, okay, adalah sentuhan Ariel Abu Bakar. Even scene action yang mana pertama kali kita tengok Awang bergaduh, okay, menyelamatkan Pok Mentua dia. Itu pun aku percaya yang itu ialah Ariel Abu Bakar punya shot. Style dia memang ada. Tapi style tu kalau kita tengok dia dah masuk ke part 2, second half, kemudian ke third half, style tu dah hilang. Aku personally rasa yang sebenarnya 45 minit awal itu sangat-sangat tak tersusun langsung. Ini terjadi mungkin lah sebab dia orang cuba untuk mix up some reshoot dan juga babak yang Ariel punya yang telah reshoot tu, dan babak dalam 45 minit awal tu sangat-sangat kelam kabut. Kelam kabut dengan pelbagai benda nak diceritakan dalam the whole story, dan awal filem tu, 45 minit awal tu memang sangat-sangat menyeksakan. Aku memang tak suka part tu. Memang part tu memang aku macam, apa benda ni? Sapi sana jumping sini. Even a few style dalam 45 minit awal tu kelihatan seperti meniru filem Mat Kilau. Okay, tetapi sayangnya versi ini sangat-sangat tak menjadi. Babak kematian watak Dian Piramli, okay, wife kepada watak Haji Sulong kata silap. Okay, memang nak tiru sangat-sangat style kematian dalam Mat Kilau lah. Yang selalulah kita tahu filem Syamsul ni kalau babak kematian ni dia akan expression muka dia tu macam melampau-lampau. Dalam filem ni expression yang dibuat oleh watak dia Piramli tu memang sangat-sangat fake gila. Watak tu tak menjadi sedih. Kita tak sedih. Dia jadi macam kelakar. Nah, itu je lah. Aku macam, come on lah. Okay, come on lah. Jangan recycle. Do something else. Kenapa perlu ambil aura Syamsul Yusof? Sedangkan aura tu Syamsul Yusof dah buat. Okay. So benda tu adalah benda yang tak bagus lah. Dan sekaligus aku rasa decision untuk remake filem ni adalah sesuatu yang sangat-sangat, bukan remake lah, reshoot, adalah sesuatu yang sangat-sangat bagus. Okay. So benda-benda tu, benda-benda yang kelakar-kelakar tu dah start hilang bila filem ni transition. Dia dah masuk, bila masuk ke bahagian tengah tu, di mana kita nampak lah yang sebenarnya kat tengah tu, itu dah memang reshoot lah. Itu memang reshoot. Okay, dah masuk situasi hutan. Dan benda tu dah jadi makin tenang, makin cantik, makin lawa. Tapi sayangnya, filem ni dah rosak. Sebab beginning, permulaan filem ni memang kucak-kacir. Sekaligus bila filem ni cuba di-repair lah untuk pertengahan part 2 tu, second half dengan third half tu, filem ni dah jadi macam terumbang-ambing. Sedangkan first half tu, first half yang bahagian awal tu adalah bahagian yang paling utama sekali untuk hook penonton supaya untuk menunggu sampai second half and third half. Tetapi bila benda tu berlaku macam ni, reshoot and so on apa semua, so second half dengan third half memang terganggu. Kita tak dapat nak tengok momentum sebab a few characters muncul tiba-tiba dengan benda-benda yang pada aku terumbang-ambing. Watak Awang sendiri sampai ke pertengahan filem pun tidak dikembangkan dengan bagus. Padahal pada awal filem kita nampak yang watak Awang ni dia ada trauma tau. Trauma daripada apa yang berlaku dalam filem Mat Kilau. Kita tahu dalam Mat Kilau, Awang ni adalah orang yang banyak memberi masalah kepada Kilau ni dalam filem Mat Kilau dulu. So kesan daripada tu kita nampak dekat first half. Tetapi sayangnya bila sampai ke pertengahan filem, benda tu jadi macam Awang ni jadi macam loser. Dia macam tak tahu nak buat apa. Sedangkan watak-watak yang lain semua sedang bekerja, sedang menjadi lebih baik daripada dia. Sedangkan ini filem dia. Ini filem pendekar Awang. Tetapi Awang jadi macam tak tahulah pasal apa jadi macam tu kan. Dia macam dia macam ke belakang, makin ke belakang sampai watak-watak lain jadi highlight yang lebih besar dalam filem ni. So bila movie ni sampai dekat second half, sampai dekat third half filem ni jadi macam apa yang Awang buat? Sedang kita nampak macam filem ni dah ditambah dengan pelbagai karakter Sri Kandi lah, karakter-karakter lain yang pada aku karakter-karakter ni terlalu menyemak dan tidak fokus kepada Awang itu sendiri. Benda tu bagus, tapi kalau hang buat dengan kena gaya lah. Kalau tak jadi, dia tak akan jadi sebagus ini. Sebab ini ialah filem pendekar Awang. Ini bukan gabungan pendekar-pendekar.
Dan in the end, bagus sekali bila third act, okay, dah perang-perang, bla 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 and so on. Babak yang aku paling suka, di mana Pendekar Awang versus Sayers. Ini adalah momen yang paling aku teruja nak tengok. Sebab dari Mat Kilau, kita nak tengok kematian Sayers ni. Dan aku cukup suka bahagian ni. Honestly, aku suka. Aku suka sebab satu, filem ni menggunakan pendekatan fictional history. Kita tahu Sayers dalam sejarah mati disebabkan oleh tanduk seladang, tak silap. So dalam filem ni, idea tanduk seladang tu direka dan diubah. Aku setuju. Kalau katakan ada yang mengatakan bahawa filem ni menyimpang dari sejarah ke apa, diorang tak pernah tengok filem lah. Sedangkan filem-filem Hollywood pun diorang menggunakan fakta untuk membina fiction. So filem ni pun menggunakan fakta itu untuk build up fictional reason dan menaikkan watak Sayers ni ke tempat yang orang kata lebih dramatik lah. Dan aku suka. Sebab benda ni akan buatkan orang research. Betul ke Sayers mati macam tu? Kan? So aku memang setuju bahagian tu. Dan pertarungan paling aku suka sekali, Awang versus Sayers. Dan sayanglah, benda tu dah berlaku dekat ujung. Dah bertahun-tahun, habis filem. Baru dah naik dia punya semangat tu. Tapi filem dah habis. So momentum filem ni memang sangat-sangat tak menjadi. Susunan filem ni memang sangat-sangat kucak-kacir lah aku cakap. Walaupun aku suka a few scenes tu, tapi sayangnya the whole movie adalah sebuah movie yang dia macam puzzle, dicantum-cantumkan, tapi memang tak kena antara satu sama lain. Dari segi aspek teknikal, aku memang puas hati dengan filem ni. Cuma dari segi penceritaan, memang pemilihan Studio Kembara untuk guna shot Ariel campur dengan shot Reza Syukur yang reshot tu memang menguncang-kacirkan keadaan. Aku lebih berharap kalau aku tahu yang Reza Syukur ni is the best director untuk arahkan filem ni, aku rasa diorang perlu start dari kosong. Biarlah lambat keluar pun, tetapi tangan yang membuat filem ni adalah seorang yang pada aku memang sesuai. Yalah, mungkin ada orang dah tak boleh nak buat apa bajet apa, aku tak pastilah. Tapi aku rasa they should remove Ariel's shot tu. Habis. Buang terus, tak payah pakai. Sebab transition first half dengan second half dengan third half tu sangat-sangat bumpy. Dia macam, Han tengok style yang awal tu macam tunggal langgar. Lepas tu pertengahan filem harus macam awak tenang sangat punya style kamera dia kan. Dah sampai ke third half tu dengan shot dia yang memang sangat-sangat powerful. Jadi macam 3 ride yang berbeza in one movie. So benda tu adalah satu benda yang tak menarik lah, tak menarik. Dari segi dialog, aku tak kisahlah nak berceramah ke apa, itu your apa ni, objective of the movie. Aku okay sahaja. Cuma come on lah, takkan hang bagi Mawi cakap Kelantan kot. Dan takkanlah kecek apa ni Terengganu pun perlu carilah something yang benda tu tak realistik guys. Aku memang tak selesa betul lah, tak selesa. Dan satu benda yang aku kurang suka lah, honestly. Aku setujulah, okay, Sri Kandi pakai tudung, aku faham. Sebab kita tahu modernisasi, kita nak jaga aib pelakon, kita nak jaga aurat and so on. Tapi come on, fashion tu akulah secara personal lah, aku minta maaf lah. Fashion tudung yang lipat masuk dalam tu, aku macam tu fashion mana tu, aku tak berapa nak boleh brain lah fashion tu. Fashion, aku tak pakai tudung, aku tahu, tapi fashion tu fashion apa? Fashion yang masuk tudung ke tepi, kelepek-kelepek ke tepi, yang Fazura pakai tu, aku macam what? I mean that, kalau yalah tudung biasa tu aku boleh terima lagi, tapi kalau tudung yang kelepek masuk dalam tu, aku macam uish, ni dia pakai hoodie ke dia pakai apa? Kan, aku minta maaf, tapi aku rasa dari segi kostum ada yang melebih-lebih, tapi kostum lelaki aku puas hati. Kostum dia memang padu. Tahniah kepada mereka kostum. Sound lagu aku kurang juga. Aku rasa impact score music filem ni terganggu disebabkan oleh babak tu sendiri. So aku rasa
Diorang dah buat sehabis daya dah untuk create music score yang bagus. Tapi aku rasa music score Mat Kilau is better than this. Dan sebelum aku tutup, aku nak bagi tahu yang aku komen ni bukan sebab aku tak suka. Aku mengharapkan Pendekar Awang ni at least, kalau tak selevel Mat Kilau pun, at least ianya at least lebih, orang kata apa, lebih, orang kata apa, bagus, lebih kemas. Kita tahu masalah Mat Kilau, kamera bergegar and so on. Tapi dalam filem ni kamera tak bergegar pun, tetapi cerita pula hauk, cerita pula tunggang langgang because of the reshot. Aku fikir kalau filem ni lah kan dibagi balik kepada Syamsul Yusof, aku rasa banyak karakter akan kena cantas. Memang karakter kena cantas, memang karakter ni akan dibuang dan memang tak jadi macam ni. Filem ni aku rasa perlu hadir selepas a few movies. Hang perlu buat filem Sri Kandi dulu, hang kena buat filem pasal watak-watak lain dulu, lepas tu combine dalam satu filem ni. Baru jadi, sebab setiap karakter filem ni, ya, dia ada, aku paling suka filem ni, karakter-karakter dia ada sifat dia tau. Macam Tobah dia ada tukul, dan benda-benda yang lain lah, yang apa ni, Wak tu pun ada dia punya kekuatan. Setiap karakter-karakter dalam filem ni semua ada skill-skill. Kalau hang jadikan, katakan Studio Kembara buat game filem ni, memang padu lah, memang padu. Yang ni kekuatan dia apa, yang ni kekuatan dia apa, yang ni kekuatan dia apa. Dan aku harap sangat kalau ada lah kan, kalau ada. Tetapi sayangnya Awang memang bukan Awang yang kita nak dalam filem ni. Dia tak berkembang, karakter dia tak bertindak menjadi karakter yang betul-betul build up. Dan mengharapkan karakter sekeliling dia untuk menjadikan filem ni lebih meriah. Aku rasa kesilapan terbesar filem ni ialah you put too much character dalam satu movie. Sampai kan, iyalah, the movie is supposed to be Awang versus Sayers. Simple. Tapi bila hang pergi masuk banyak benda dalam filem ni nak cakap dalam satu movie, dia jadi semak. A few characters gagal untuk build up sebab tak ada masa, tak ada screen time yang cukup. So benda tu jadi macam itulah. Okay, aku minta maaf kalau kata aku bukan pandai membuat filem. Aku just bagi tahu pendapat aku sebab aku rasa filem ni ada potensi. Tetapi sayangnya bila berlaku reshot, berlaku masalah dalaman dalam produksi, ianya merosakkan filem ni sendiri. The beginning bagus, tapi Pendekar Awang aku boleh kata satu disaster lah. Satu disaster. Kalau kata aku nak bagi bintang, filem ni aku bagi hanya 2 bintang setengah. 2 bintang setengah. Aku minta maaf banyak-banyak. This is not a good movie that I expect from Studio Kembara. They can do better. Diorang boleh buat lebih baik. Tapi sayangnya, aku tak tahu nak kata apa lah. Okay? So, hoping that in the future, kalau katakan diorang nak buat lagi movie lah, pilih siap-siap pengarah yang bagus. Aku rasa Reza Syukur is a good director. Dia ada potensi. Kekalkan dia pun okey. Tapi make sure one movie just put a few things yang nak letak. Jangan hang longgokkan semua karakter sampai karakter tu jadi macam semak dalam filem tu. Tapi satu benda yang aku suka pasal Pendekar Awang, koreografi dia lah. Koreografi filem ni memang top notch lah. Top notch. Ending dia, wow, aku tak nak cakap lah. Tapi adegan Gatling Gun, scene Gatling Gun, dengan adegan Awang versus Sayers, that is the most epic battle yang aku pernah tengok dalam filem Melayu. Battle tu, dalam filem Mat Kilau dulu pun tak sehebat itu. Filem ni berjaya bagi kepuasan itu, tetapi sayangnya from the beginning sampai ke pertengahan filem ni macam ni. Aku minta maaf. Okay, aku rasa itu sahajalah. Siapa-siapa yang nak pergi tonton Mat Kilau, boleh tonton dekat Netflix. Siapa-siapa yang nak pergi tonton Pendekar Awang, sekarang dekat Pawagam. Okay, pergilah tonton. Mungkin perspektif hampa lain, tapi ini adalah perspektif aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Minta maaf jika ada yang terguris hati. Aku hanya menceritakan yang jujur sahaja. Sekadar pendapat aku. Sebab aku pun bayar tiket. Tiket pun mahal. RM19 lah sekarang ni. Okay, RM19. Okay. Aku rasa 5 tahun lagi satu wayang RM50 kot. Okay. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.